Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya tergelak sorang-sorang tadi sudah tengok video tu tadi. Okey. Alright. Okey, jadi terima kasih saya nak ucapkan dulu kepada dua panelis saya. So saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi Assalamualaikum kepada kedua-dua panelis saya yang mana saya hormati, Dr. Sakinah Sulong dan juga Dr. Rozaimi Ramli. Okey, jadi saya rasa ini merupakan kali pertama kita mengadakan satu forum ataupun bual bicara yang mana saya rasa kita buat secara santai pada malam ni, dan yakni saya bertemu ataupun bertanya soalan secara terus dengan Dr. Sakinah dan Dr. Rora. Selalu kita main kat Facebook saja. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kelapangan waktu yang mana sanggup luangkan masa untuk menyampaikan ilmu kepada kami dan juga kepada seluruh yang mana yang menonton kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak minta sikit orang kata apa, macam contoh Dr. Sakinah Sulong dan Dr. Rora ni, saya panggil Dr. Rora boleh nah? Okey, jadi macam Dr. Rora, Dr. Sakinah, jadi kita selalu tengok dekat Facebook je doktor. Kita tak kenal, maksudnya ada lagi yang di luar sana yang tak tahu mungkin doktor ni bekerja di mana, ataupun mungkin orang kata apa, sejarah doktor, maksudnya sejarah sebelum doktor bergiat aktif dalam social media dan sebagainya. So saya rasa kita nak mulakan dengan Dr. Sakinah dulu. Dipersilakan, mungkin boleh buat sedikit pengenalan diri doktor. Okey, terima kasih Tuan Wan. Saya panggil Tuan Wan boleh? Wan Zikri Panggil Wan cukup doktor. Jangan panggil tuan-tuan, saya segan lagi. Okey, terima kasihlah pada Tuan Moderator lah ya. Okey, saya Dr. Sakinah binti Sulong, seorang pakar perubatan keluarga yang telah berkhidmat dengan KKM. Dah 20 tahun ya saya berkhidmat di bawah KKM ni. Berasal dari Terengganu, so saya tak pandai speaking utara ni, tak pandai. Sikit-sikit boleh lah. Tak apa, Terengganu pun tak apa. Tak, orang tak faham. Dah jadi gagap dah bila depan panelis hebat ni. Kejap. Saya dah berkeluarga, anak 3, sekarang berkhidmat di daerah Johor Bahru, merantau lah ya. Alhamdulillah selama pandemik COVID ni saya telah bertugas sebagai frontliner. Kebanyakan tugas saya di klinik kesihatan. Kita menyaring lah, maksudnya kita buat test untuk pesakit COVID dan juga kita buat penilaian sama ada pesakit ni perlu masuk hospital ke ataupun kuarantin di rumah ke. Jadi dan saya ni memang suka, saya punya hashtag membebel sayang sebab saya memang suka bercerita dekat Facebook saya. Terutama tentang pengalaman saya lah ya, pengalaman kerja seharian dan juga mana-mana info yang saya rasakan perlu dikongsi, memang saya suka berkongsi dekat Facebook saya. Itu je lah yang sedikit sebanyak. Jadi kalau ada sesiapa yang belum kenal saya, itulah saya ya. Seorang penjawat awam yang suka membebel di Facebook. Okay, terima kasih. Saya tengok selalu Dr. Sakinah pun selalu buat live dekat Facebook juga selalu macam macam interact dengan audience dalam Facebook. Saya kalau buat live pun biasanya saya buat pendek-pendek. Kalau dah macam kata ada satu isu yang saya rasa saya boleh kongsi, saya akan buat live, tapi selalunya memang tak ada rancangan lah. Maksudnya tiba-tiba saya dalam kereta pun kadang-kadang saya rasa perlu cakap, saya cakap, dan yelah orang bebel. Orang bebel kadang-kadang kita kata kita rasa perlu kongsi, kita kongsi macam tu. Sikit sebanyak yang mampu kita buat lah macam tu. Kira hebat lah tu, secara spontan tu lagi susah sebenarnya kan. Alright, okay, baik. Terima kasih banyak Dr. Sakinah. Okay, so kita nak pergi kepada panelis kita yang kedua, Dr. Rozaimi Ramli. Okay, doktor, Assalamualaikum. Jadi saya nak minta lah doktor share sikit doktor pengalaman doktor, ataupun mungkin kalau kata contoh doktor boleh cerita sikit daripada mana, belajar dulu di mana dan sebagainya. Silakan, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada saudara Wan Zikri selaku moderator pada malam ini, yang dimuliakan Dr. Sakinah Sulong selaku pakar perubatan yang biasa kita dengar nama berkaitan dengan pandemik COVID ini, yang memberikan ilmu kepada masyarakat. Dan saya Rozaimi Ramli merupakan tenaga pengajar pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Jabatan Pengajian Islam. Mula mengajar di UPSI pada tahun 2008, kemudian sambung belajar master dan dapat PhD daripada University of Jordan dalam bidang hadis, kemudian balik pada tahun 2015 dan sekarang masih bertugas di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai ketua jabatan, dan berasal daripada, kalau tengok muka nampak macam Penang, tapi bukan. Sebenarnya berasal daripada Ipoh Perak, orang Perak, berkhidmat di Perak, mengajar di Perak. So, dan tinggal pun di Perak. Saya sekarang ni tinggal di Tanjung Malim, berasal daripada Ipoh lah. Itulah lebih kurang sikit. Dan saya memang, orang kata apa, di antara yang aktif jugalah menulis dalam media sosial, dan kalau kita kat Malaysia ada pencetus rumah, saya pencetus huru-hara lah. Okey, saya suka perkataan pencetus huru-hara tu sebenarnya. Okey, jadi doktor macam sekarang kalau tak silap saya, doktor masih lagi ahli jawatan kuasa fatwa, ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. So negeri saya lah, alhamdulillah kita dapat bertemu dengan ahli jawatan kuasa fatwa negeri saya sendiri. Sebab saya ada nak tanya sikit pasal poligami ke apa ke lepas ni, senang lah. Okey, dah melawak je lebih kurang. Jadi okey, tanpa melengahkan masa lagi sebenarnya, sebab kita ada banyak sangat soalan-soalan yang saya rasa kita nak utarakan dan nak tanya pada kedua-dua pakar kita hari ini. Jadi saya nak mulakan dengan Dr. Sakinah dulu. Alright, daripada sudut perubatannya, saya ada satu soalan lah doktor. Bila kita sebut vaksin secara umum, vaksin secara umum ni dia tak ada lah, maksudnya bukan kata kita nak cakap hanya vaksin COVID sahaja, tapi secara umum. Jadi saya nak tanya lah doktor, sebab di luar sana ramai lagi yang tertanya-tanya pasal apa dia, ataupun kenapa dia orang ni nak kena vaksin ataupun nak kena ambil vaksin ni. Jadi saya nak tanya satu soalan kau doktor, kenapa kita perlu untuk ambil vaksin ni, maksudnya daripada sudut perubatannya. Dipersilakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih soalan yang saya rasa memang sesuai sebagai pembuka sesi kita pada malam ni. Yelah, kita duk kalut-kalut duk cakap pasal vaksin ni, sebenarnya kenapa kita kena ambil vaksin kan. So untuk pengetahuan semua, sebenarnya vaksin ni, sejarah vaksin ni dah lama. Dulu-dulu sebenarnya pernah diceritakan dicatatkan dalam sejarah di mana teknologi vaksin ni masa tu dikenali sebagai tanam cacar ataupun variola, dibawa daripada zaman Khalifah Uthmaniyah, melalui seorang wanita yang bernama Lady Mary. Lady Mary ni merupakan seorang isteri, kita kata pada masa tu diplomat daripada British yang datang ke Turki, dan beliau mendapati satu teknik di mana sistem imunisasi badan diaktifkan dengan memberi tisu yang kita kata orang yang telah dijangkiti. Dia bagi pada orang yang sihat, dan orang yang sihat tu akan dilindungi daripada penyakit berjangkit. Dan teknologi ini ataupun teknik ini dia dibawa balik, Lady Mary Montagu ni dibawa balik ke Eropah, dan seterusnya. Satu dekad selepas itu, pada tahun 1796, Edward Jenner yang selalu kita dengar-dengar nama dia sebagai tokoh perubatan barat, yang seterusnya membuat uji kaji dan menyebarkan lagi teknik kita kata tanam cacar. So tanam cacar ni, kalau bagi mereka yang lahir sebelum tahun 1980, contohnya saya lahir tahun 1976. Masa tu dah ada teknologi tanam cacar,
kaedah tanam cacar, iaitu di mana kanak-kanak yang lahir pada masa tu disuntik. Dia bukan suntik macam sekarang tau. Dia dulu, zaman-zaman dulu kita pakai picagari tu, dia bakar. Dia bakar untuk supaya nyah kuman, kemudian baru kita kata dicucuk ke bahu anak-anak tu lah. Dan dia akan tinggalkan scar ataupun parut. Dan sebab tu masa tu kita guna perkataan tanam cacar sebab dia untuk melawan smallpox ataupun kita panggil cacar apa saya pun tak pasti cacar apa yang dipanggil masa tu. Tapi dengan kaedah tu tanam cacar tu menyebabkan satu penyakit yang satu masa dulu yang sangat menakutkan iaitu smallpox berjaya dihapuskan di seluruh dunia. Maksudnya sekarang, buat masa sekarang memang dah tak ada penyakit smallpox di seluruh dunia. Dan WHO mengisytiharkan penyakit ini dihapuskan pada tahun 1980. Maksudnya selepas daripada tahun 1980 tak ada lagi anak-anak yang perlu diberi suntikan vaksin terhadap smallpox. Itu adalah satu bukti kejayaan vaksin yang dijalankan secara besar-besaran. Jadi kenapa perlu vaksin? Menjawab soalan itu, pertama ialah untuk menghapuskan penyakit berjangkit yang boleh memberi akibat pada kematian, pada kecacatan di seluruh dunia. Sebab masa tu smallpox sebelum vaksin dijumpai memang mengorbankan banyak nyawa. Dan sesiapa yang terselamat daripada smallpox ni, mereka boleh dapat scar ataupun parut pada muka dan kita kata yang paling teruk kematian lah. Jadi kenapa perlu vaksin? Yang pertama ialah untuk menghapuskan penyakit. Kedua ialah untuk melindungi golongan-golongan yang kita kata yang mudah terdedah pada penyakit seperti bayi, orang tua, ibu mengandung, Kalau kita tengok dalam hal kita kata program vaksinasi dekat negara kita, selama ni daripada tahun 1956 iaitu sebelum kita merdeka, telah wujud program imunisasi kebangsaan yang memang kita khaskan pada anak-anak ataupun bayi yang baru lahir, di mana kita beri beberapa jenis suntikan untuk supaya melawan penyakit-penyakit yang kalau kena pada anak-anak kita, dia boleh mengakibatkan maut. Jadi sebenarnya pengalaman vaksin ni bukan baru berlaku lah, bukan baru nak ada vaksin ni dekat negara kita. Dah start daripada tahun 1956 lagi. Sedikit demi sedikit ia ditambah baik, ditambah beberapa jenis vaksin lagi. Dan ketiga, saya rasa untuk kata menyelamatkan nyawa tu sudah pasti. Sebab kita kata banyak penyakit yang sebenarnya yang kita berjaya cegah, yang kita berjaya kurangkan keterukannya dengan kaedah vaksin. Kalau dulu mungkin zaman sebelum saya rasa lebih kurang dalam tahun 1950-an, 1960-an, masa tu wabak polio sangat-sangat berleluasa. Tapi sekarang dengan adanya vaksin, kita telah berjaya, kita kata dekat negara kita selama 27 tahun langsung tak ada kes polio. Sedangkan pada kita kata pada masa yang 1950-an, 1960-an tu memang wabak polio sangat kita kata meluas lah. Di negara kita pun memang ada kita kata mangsa-mangsa polio yang walaupun mereka ni tidak meninggal tapi mereka hidup dengan kecacatan. Saya rasa kalau kita perhatikan pun mungkin ada orang-orang lama yang kita pernah terjumpa ataupun warga negara asing di mana bila yang kena polio ni mereka ada yang timpang kaki, ada yang tangan tak normal, maksudnya disebabkan oleh polio. So dengan adanya vaksin kita berjaya mengurangkan kematian dan juga kecacatan. So ini antara kebaikan vaksin yang telah diperkenalkan dah bertahun-tahun lamanya. So saya rasa dalam bidang perubatan vaksin bukanlah perkara baru. Sorry doktor, saya tertarik bila doktor sebut perkataan polio tadi. So maksudnya dulu, maksudnya sebelum 1956, maksudnya polio tu wujudlah di negara kita, betul? Memang ada ataupun memang dah ada? Memang tapi ada. After 27 years punya program vaksinasi kebangsaan tu, so then now boleh dikatakan zero cases lah, is it? Sebenarnya dia zero cases sampailah tahun 2019.
Oh, Tahun okey. 2019 ada 1 kes ke 3 kes saya rasa dekat Sabah. Oh, so ada Disebabkan balik? oleh ada balik. Yes. Oh, okey. Saya rasa saya It, nak hold dulu soalan tu. Saya rasa saya nak yeah. hold dulu sebab saya rasa macam Hmm. menarik. So, terima kasih. Saya rasa memang memang satu penjelasan yang quite pada saya saya agak terkesima dengan ni. Saya rasa ramai juga yang kat luar sana tak tahu and tak faham pun sebenarnya kenapa nak kena vaksin ni. Jadi saya nak ke soalan yang kedua, saya nak tanya dekat Dr. Rora ataupun Dr. Rozaimi Ramli. Okey, doktor. Dia sekarang ni yang saya nampak pattern ataupun trend dekat luar sana. Okey. Di setiap kali bila kita sebut pasal vaksin, okey, contoh kita sekarang kita tak sebut vaksin COVID. Tapi bila kerajaan ataupun sekarang ni satu dunia memperkenalkan vaksin untuk COVID sebagai contoh. So benda pertama sebagai umat Islam ni, yang benda yang diorang akan bertanya, yang soalan-soalan yang akan keluar daripada umat Islam ni, apa hukum dia ni, halal ke, haram ke, makruh ke, harus ke? Sebab saya nak tahu, macam contoh mungkin doktor lebih arif berkenaan ni. Jadi saya nak tahu apakah hukum kepada vaksin ni menurut pandangan Islam. Saya nak tanya doktor soalan tu dulu. Silakan doktor, tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mengenai hukum berkaitan dengan vaksin, dia menjadi satu polemik yang besar di kalangan sarjana Islam. Tetapi saya boleh katakan hampir ulama yang diiktiraf di dalam dunia hari ini, ulama yang diiktiraf, maksud ulama yang dikenali, Al-Qaradawi, Ibn Bas, ramai lagi ulama-ulama dalam dunia ini, akhirnya mereka membuat keputusan untuk mengatakan bahawasanya vaksin ini merupakan satu keperluan. Kenapa saya kata begitu? Baik, pertama sekali, Islam meletakkan satu kaedah. Kaedah yang Islam letakkan yang pertama ialah la darar wa la dirar. Tidak boleh mewujudkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Itu kaedah yang diterima pakai. Walaupun dalam hadis yang menyebut perkara ini ada perbincangan dalam kalangan ulama, tetapi ulama secara ijma' mengatakan bahawasanya kaedah ini terpakai dalam semua bidang dalam agama. La darar wa la dirar. Tidak boleh mewujudkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Baik, bila kita tengok balik dalam sejarah Islam ataupun dalam rujukan Islam, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Sakit yang Allah Subhanahu wa taala bagi, penyakit yang Allah Subhanahu wa taala bagi merupakan ujian bagi orang yang beriman. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah disuruh untuk berusaha. Oleh kerana itulah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar, innallaha lam yunzilid da illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi tidak akan menurunkan mana-mana penyakit melainkan Allah Azza wa Jal akan turunkan sekali dengan dia ubat ataupun penawar. Oleh kerana itulah para ulama berijma' mengatakan bahawasanya berubat ini tidak haram. Ijma', tak haram berubat. Menggunakan ubat tak haram. Selagi mana ubat tu bersih, selagi mana ubat tu bukan najis, bukan daripada benda yang haram, maka berubat bukanlah satu benda yang haram. Cuma ulama berbeza pendapat. Bila kata tak haram tu dia masuk kategori mana? Berubat ni. Ada yang kata dia masuk dalam kategori yang harus. Ada yang kata dia masuk dalam kategori sunat. Cuma saya tertarik dengan satu pandangan yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah dan juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahawasanya berubat ini adalah satu perkara yang wajib apabila dipercayai dia memberikan manfaat dan boleh menolak mudarat pada diri manusia. Bila kita tengok balik pada isu COVID ni, isu COVID ni, mudarat yang dibawa oleh COVID ni bukan mudarat yang kecil. Dia adalah satu mudarat yang sangat besar. Mungkin sebelum ni kadar kematian daripada COVID dalam negara kita 0.4%. Sekarang ni dah jadi 0.74%. Saya tengok yang semalam lah. Kan? Hari ni saya tak tengok lagi. Dan semalam merupakan rekod kematian tertinggi yang kita pernah alami. Sebab apa? Sebab
ICU dah penuh. Sebab alat perubatan dah tak cukup. Kawan-kawan kita yang berada di ICU pun, nanti mungkin Dr. Sakinah boleh sebut juga benda ni, yang mana mereka dah begitu penat dan ruang untuk meletakkan orang pun sangat-sangat terhad. Jadi mudarat yang dimunculkan ataupun mudarat yang dihasilkan oleh COVID kita dah nampak dah sekarang. Walaupun dulu mungkin ada ustaz-ustaz yang kata alah COVID ni flu biasa je. Alah COVID ni yang mati pun 0.4% saja. Kadar sudah meningkat. Kadar sudah meningkat. Jadi bila kita sembang bab perubatan ataupun bab berubat, Islam tak melarang. Bahkan Islam mengatakan kalau ia boleh menolak mudarat, kerajaan boleh untuk mewajibkan orang ambil yang dipanggil sebagai vaksin. Baik. Dan fatwa kebangsaan pun dah keluarkan, mereka kata siapa-siapa yang diwajibkan oleh kerajaan untuk ambil vaksin maka dia wajib taat. Kerana taat dalam perkara yang makruf adalah satu perkara yang dituntut. Taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik, yang tidak dilarang oleh syarak adalah satu benda yang diwajibkan. Baik. Mungkin ada yang kata, dia kata, ustaz, ubat bukan vaksin. Vaksin bukan ubat. Ubat ni bila penyakit, baru kita ambil. Masalah vaksin ni, kita tak sakit. Kita pergi cari penyakit. Yang inilah, kalau kita nak tengok, indahnya Islam ni, ya, dia bukan, dalil ni, kita tak boleh tengok dari sudut literal semata-mata. Dalil ni kita kena kumpulkan pemahaman. Apa sebab Nabi SAW suruh kita cari penawar bila sakit? Supaya kita dapat menyihatkan badan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Dalam hadis di awal tu Nabi kata, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit berjangkit. Tidak ada kepercayaan sial. Ulama berbahas tentang isu tidak ada penyakit berjangkit sebab di hujung tu Nabi kata apa? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Lari bila nampak orang terkena kusta, seperti mana kamu lari bila nampak singa. Maka sebab itu, majoriti ulama mengatakan penyakit berjangkit ni, ulama semasa lah, mereka kata penyakit berjangkit ni ada, buktinya COVID ni berjangkit. Jadi apa maksud Nabi yang kata tidak ada penyakit berjangkit? Tidak ada penyakit berjangkit seperti mana yang dipercayai oleh orang jahiliah, yang mereka kata jangkitan tu berlaku dengan tabiat, bukan dengan izin Allah. Jadi sebenarnya jangkitan tu ada dengan izin Allah. Sebahagian ulama yang lain seperti guru saya lah, Syekh Sharaf Al-Qudah, seorang profesor hadis di University of Jordan, dia ada satu tafsiran yang menarik juga, tapi kurang glamour sikit. Cuma tafsiran tu agak menarik. Dia kata la ni, dalam bahasa Arab, la ni ada dua makna. Satu la nafi, satu la nahi. Kan? La nafi ni dia kata tidak. La nahi maksud jangan. Dia kata kebanyakan orang bila baca la adwa, dia faham tidak ada, dia faham nafi. Kenapa dia kata tidak? Kita guna la ini bermaksud nahi. La larang, maksud jangan jangkitkan orang. Kalau kau sakit, kau duduk rumah, diam. Seperti mana Nabi SAW tidak membenarkan orang yang duduk di tempat yang ada ta'un untuk keluar daripada negeri dia. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin fala taqdimu alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Hadis Bukhari. Atau kama qala, apabila taun telah melanda sebuah negeri, kamu jangan keluar. Apabila taun telah melanda sebuah negeri, kamu jangan masuk. Bila taun melanda negeri yang kamu ada di tempat dia, kamu jangan lari keluar. Taun ini ulama ada beza pendapat sikit, tetapi majoriti ulama mengatakan taun ni satu plague yang berbahaya, yang orang kata apa, yang difahami ataupun yang dikenali oleh zaman tu. Tetapi para ulama hari ini semua mengkiaskan wabak-wabak yang mudah berjangkit dengan taun di dalam bahasa Arab itu. Dan hari ini kebanyakan ulama bersetuju dengan polisi kawalan pergerakan ini untuk mengawal, kuarantin ini untuk mengawal wabak yang ada, kerana mereka memahami wabak ini juga mempunyai sifat yang hampir sama dengan taun, walaupun fatality rate dia punya kadar kebolehjangkitan dia tu tidaklah setinggi taun. Okey. Baik. Bila Nabi SAW suruh lari daripada orang yang nampak, bila nampak orang yang terkena kusta, Nabi SAW tak bagi masuk tempat yang kena taun. Nabi suruh mengelakkan diri daripada penyakit. Bila kita faham yang tu, maka kita akan faham maksud vaksin, masukkan sedikit
kuman yang dilemahkan ataupun apa-apa teknologi yang ada lah, macam-macam ini Dr. Sakinah boleh hurai lah, nanti bukan bidang saya. Tapi bila kita dah faham benda tu, kita masukkan sedikit supaya badan boleh lawan benda tu. Badan kenal benda tu dan badan boleh produce antibody, dan supaya bila berlaku jangkitan betul-betul nanti, badan sudah bersedia untuk kenal benda tu dan tak ambil masa untuk produce antibody. Okey. Kalau kita tengok dalam hadis, di sana ada satu hadis yang hampir sama walaupun tidak 100% sama. Hampir sama macam konsep vaksin ni. Hadis yang biasa kita dengar, iaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW bersabda, "Iza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahada janahaihi shifa ada wa fil akhir shifa," atau kama qala. Nabi kata apabila lalat jatuh dalam bekah makanan kamu. Bila lalat jatuh dalam bekah air kamu benamkan dia. Lepas tu kamu keluarkan dia. Kerana Nabi kata di dalam sebelah kepak dia, sebahagian ulama kata bukan sebelah kepak, sebelah badan dia ada penyakit dan sebelah lagi ada penawar. Nabi SAW bila suruh benamkan lalat ni, bukan kata kita hari ni pelik. Mu'tazilah zaman dulu pelik dah. Sehingga Ibn Qutaibah Ad-Dinawari menulis kitab Ta'wil Mukhtalif Hadis. Ribuan tahun yang dulu dok bela hadis ni. Sebab orang pelik, macam mana lalat yang kotor Nabi suruh benam? Sebenarnya konsep ini ada pada vaksin, iaitu masukkan sedikit dalam badan kuman yang dilemahkan. Walaupun sebenarnya benamkan lalat tu kita nak ambil manfaat dia, kita nak ambil mungkin antibody lalat tu dan sebagainya, tapi konsep yang sama kita lakukan pada vaksin. Inilah vaksin. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ribuan tahun yang dulu, Imam Syafi'i meninggal tahun 200 lebih hijrah kan. Ulama kurun ketiga. Ulama kurun ketiga, dia mati di awal kurun ketiga. Dia kata apa? Dia kata kalau seseorang itu meyakini bahawasanya dia boleh menguatkan antibody badan dia, dia boleh menguatkan daya tahan diri dia dengan meminum sedikit racun, dan dipercayai dengan kajian racun itu boleh bukan untuk matikan dia. Lepas ni jangan pergi minum racun pula. Dia kata saya mazhab Syafi'i, saya kena buat. Maksudnya dengan kajian, dengan kepakaran, orang pakar bagi tahu kat dia benda ni bermanfaat untuk meningkatkan dia punya antibody, meningkatkan mana'ah. Mana'ah ni dia punya, kita panggil apa, daya tahan lawan penyakit. Dia boleh untuk minum sikit. Bukan untuk mematikan, tetapi untuk meningkatkan daya tahan. Jadi inilah konsep yang sama yang kita nak amalkan ataupun yang kita ambil untuk membenarkan vaksin. Cuma mungkin ada yang kata vaksin ni ustaz ada unsur-unsur yang tak diingini, ada benda-benda yang tak halal dan sebagainya. Yang ni sebenarnya kita insya-Allah akan bincang kemudian nanti jika ada kesempatan, insya-Allah. Okey. Sangat padat saya rasa. Terima kasih banyak Dr. Rora, Dr. Rozaimi Ramli. Okey. Jadi saya rasa sebenarnya banyak yang saya nak tanya sebenarnya. Macam tadi doktor kata tadi pencetus surah Hara kan. Saya pun minat saya nak tanya. Tapi saya nak bawa nanti lagi soalan last lagi. Okey. Jadi saya nak sambung dengan Dr. Sakinah. Okey. Doktor, saya orang kata apa? Saya duk pelik tau sebenarnya bila kita bercakap pasal vaksin. Saya tengok perkembangan COVID lah, kita ambil yang paling baru ni, kita ambil COVID-19. Sebenarnya saya tengok sebelum ni KKM ataupun kerajaan sekalipun, dia lebih kepada nak mencari vaksin. Pada mula-mula peringkat awalnya dulu, semua orang sibuk mencari vaksin. Tapi bila sampai satu peringkat, saya nampak ada sekarang rakyat dia dah pecah kepada dua. Ni bukan rakyat lah, maksudnya masyarakat kita ni dah terpecah kepada dua. Satu yang memang menunggu-nunggu vaksin itu sendiri, dan ada satu lagi aliran. Aliran ni yang menarik minat saya ni. Maksudnya wujud satu aliran yang mana datang dengan macam-macam teori dan sebagainya dan menggelarkan diri mereka golongan anti vaksin. Dia orang anti kepada vaksin itu sendiri. Jadi saya nak tanya doktor lah. Tadi bila doktor sebut kita ada program vaksin kebangsaan dan sebagainya daripada tahun 1956. Jadi tu saya nak tanya doktor. Adakah
benda yang sama berlaku ataupun adakah golongan ini wujud sejak sekian lama ataupun hanya dalam 5 ke 10 tahun yang kebelakangan ni? Silakan Doktor. Okey, sebenarnya itulah bila suasana COVID ni dengan vaksin COVID mula dibawa masuk ke Malaysia, masa ni kita nampak lagi besar jurang kot saya rasa antara mereka yang pro vaksin dengan yang anti vaksin. Sebenarnya benda ni dah saya agak dah lama lah dekat Malaysia. Saya mula-mula berdepan dengan golongan yang kita kata menafikan ataupun yang menolak vaksin ni bermula pada tahun 2012 ya, 2012, dan saya perhati dia punya trend tu ya. Di seluruh dunia sebenarnya, bukan Malaysia je sebenarnya ya. Kalau diikutkan sejarah, ia dikatakan bermula semenjak tahun 1970-an ya. Kalau dekat barat ya, 1970-an tu dah ada tapi tak kuat sangat. Dan mereka ni biasanya menafikan ataupun menolak vaksin disebabkan oleh faktor agama. Tu faktor agama. Saya rasa dari dulu sampai sekarang faktor agama sentiasa diguna pakai lah. Dan bukan sahaja oleh masyarakat Islam. Termasuk juga di negara barat. Di negara barat memang ada golongan yang kita kata yang agama yang menolak secara habis-habisan. Contoh macam kita kata even ada agama Kristian pun terutama pada permulaan vaksin diperkenalkan pada tahun 1970-an ya, 1950-an, 1970-an, mereka memang ada tentangan daripada pihak yang dikatakan beragama. Bukan sahaja di kalangan kita kata Muslim. Tetapi di Malaysia ni situasinya yang sedikit special. Memang kita dapati bila pihak yang menolak vaksin ni mereka memang menggunakan alasan agama. Dengan alasan pertama macam tadilah, ragu dengan kandungan halal haram. Ya, padahal telah diperjelaskan oleh banyak pihak termasuk adanya fatwa ya daripada majlis fatwa kebangsaan pun masih susah untuk kita beri keyakinan kepada masyarakat Muslim ni. Jadi mereka menggunakan alasan agama, alasan syubhah, tak tahu kandungan dia halal haram, itu dijadikan faktor utama lah. Ya. Yang kedua ialah sekitar tahun 1970-an tu, kalau dekat negara barat tu mereka juga mula kita kata menentang ni disebabkan mereka rasa benda ni mengganggu hak asasi mereka. Mengganggu hak asasi sebab mereka kata kenapa perlu cucuk kalau kami sihat, dan kenapa perlu cucuk, diorang anggap sebagai bila kerajaan mengajak untuk mengundi vaksin, memberi perkhidmatan vaksinasi pada anak-anak, mereka anggap itu adalah satu cara untuk kerajaan mengawal mereka. Tu di luar negara lah. Dan saya tak nafi benda tu pun dah kita nampak trend tu dibawa masuk ke Malaysia lah. Sebab tu bila ada masalah sikit, mesti mereka akan berkata ini hak asasi kami, ini badan kami kan. Dan saya kena sebut juga ada yang menolak vaksin disebabkan mereka kata vaksin ini berbahaya ataupun ada kesan sampingan yang serius. Ya. Pada tahun 1998 ya, ada satu kajian yang kononnya dilakukan oleh seorang doktor yang dinamakan bernama Dr. Andrew Wakefield. So Dr. Andrew ni dia kata dalam kajian dia mendapati bahawa vaksin yang diberikan, yang itu vaksin MMR yang kita bagi untuk mencegah penyakit measles, mumps dan rubella, ya, dia kata vaksin ni boleh menyebabkan autism ataupun berkait rapat dengan autism, iaitu satu penyakit ataupun kelainan pada kanak-kanak, ya, kanak-kanak istimewa lah. Kita kata autism mungkin ramai yang dah biasa dengan perkataan ni kan. So sebenarnya Dr. Andrew Wakefield ni selepas dia menerbitkan kajian dia tu, yang dikatakan kajian dia dalam satu jurnal kesihatan yang sangat berprestij, dia menyebabkan ramai orang di seluruh dunia sebenarnya menjadi takut. Ya, menjadi takut. Mereka sebab autism ni pun kita kata satu masalah yang sangat membimbangkan lah. Jadi ia menimbulkan satu kegemparan, ya, masyarakat dunia gempar dan mereka mula ramai yang menolak vaksin MMR, ya.
Dan tak terkecuali juga kita kata macam negara kita juga menolak vaksin MMR terutamanya sebab mereka kata boleh menyebabkan autism. Tetapi kajian oleh penyelidik lain dan siasatan yang dilakukan ke atas Dr. Andrew Wakefield mendapati bahawa dalam kajian dia tu hanya melibatkan 12 orang individu. Sangat kecil bilangan kita kata subjek kajian dia. So kalau bagi kita yang dah terbiasa dengan kita kata clinical trial ataupun kajian klinikal, kita tahu subjek yang sangat sedikit tidak boleh dijadikan satu recommendation ataupun satu aras untuk kita kita kata ini menyebabkan vaksin menyebabkan autism. Tidak cukup, ya. So kita perlukan sample size yang lebih besar. Dan sesuatu kajian tu dia mesti reproducible. Maksudnya kalau dah Dr. Andrew Wakefield buat kajian ni, dia mesti ada kajian-kajian lain selepas itu yang akan memberi hasil kajian yang sama. Tapi tak ada. Malah kajian-kajian selepas Dr. Andrew Wakefield mendapati memang tak ada kaitan antara vaksin MMR dengan autism. Ya. Contoh malah pernah negara Jepun menghentikan pemberian vaksin MMR ni, dan mereka dapati walaupun mereka dah hentikan pemberian vaksin MMR, didapati kes autism meningkat. Dia bukan makin menurun, dia makin meningkat. Jadi ia sekaligus membuktikan yang kajian yang dikatakan kajian oleh Dr. Andrew Wakefield itu adalah satu pembohongan saintifik, ya. Jadi saya rasa itu turut mempengaruhi kewujudan anti-vaksin. Dekat Malaysia saya nampak mereka ni memang kalau saya kata berasal daripada negara barat, mereka marah, tapi sebenarnya memang macam tu. Idea dan juga info yang mereka dapat sebenarnya dicedok daripada negara barat, dan zaman sekarang dia menjadi lebih susah untuk kita tangani yang kita kata info-info palsu ni, sebab dia mudah sangat tersebar melalui internet lah, ya, internet media sosial terutamanya. Memang kita dapati pada tahun 2019 WHO mengisytiharkan golongan anti-vaksin ni sebagai antara kita kata ancaman kesihatan yang paling utama. Ya. Maksudnya WHO kata ni memang golongan yang sepatutnya kita kena perangilah ataupun kita kena tangani, ya. Dan malah WHO juga memberitahu ada 3 golongan yang kita kata yang menolak vaksin. Pertama ialah golongan yang ditolak vaksin tapi dia seorang je. Dia buat keputusan untuk dia seorang je. Dia refuse vaksin tapi untuk diri dia je. Dia tak ada cakap dengan orang lain pun. Yang kedua ialah kita kata vaksin hesitancy. Hesitancy ni bermaksud dia sangsi dengan vaksin, ya, dia macam atas pagar tau. Macam dia kata, vaksin ni bagus ke? Saya rasa macam tak bagus. Macam tu. So orang yang macam ni biasanya dia akan berusaha untuk mencari ilmu, dan kalau kita bagi ilmu kat dia, ilmu dengan cara yang betul, insya-Allah mereka akan dapat kita kata dapat terimalah, ya, kebenaran. Tetapi ada satu lagi golongan yang ketiga ni kita panggil vaksin denial. Vaksin denial ni dia memang tak nak terima vaksin. Dia memang tolak habis-habisan, dan dia akan bagi tahu pula pada orang lain. Hampa jangan ikutlah vaksin tu tak apa, dajal apa semua. Itu memang ada jumpa kan? Yang itulah dia. Jadi vaksin denial ni dia tak ramai sebenarnya. Bilangan dia sebenarnya tak ramai, tapi diorang ni memang bersuara. Memang kita kata sangat bersemangat untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Sebab tu kadang-kadang kami kata golongan perubatan ni duk macam kata macam mana mereka boleh fikir macam ni, tapi seakan-akan dia nampak macam ajaran sesat perubatan bagi saya. Sebab mereka ni benar-benar percaya dan mereka akan menyebarkan benda ni melalui apa-apa cara je. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui penerbitan buku, pernah ada buku, dan kemudian Telegram, ya. Memang inilah cara mereka berusaha untuk menyebarkan lebih banyak kita kata salah informasi ataupun informasi-informasi yang menyesatkan ni. Tapi sebab tu pentingnya untuk populasi kita ataupun masyarakat kita menjadi lebih berilmu dan juga kita kata lebih tahu menimbang mana yang baik, mana yang buruk.
ya, kena tahu siapa yang bercakap, ya, dan adakah orang yang bercakap tu mempunyai kita kata self interest ataupun kepentingan peribadi, ya, dan juga kena sentiasa merujuk pada orang yang lebih ahli lah, ya, sebab kita kata kita tahu kita punya ilmu takkan ada orang yang berilmu 100% kita kata yang tahu serba-serbi. Kita sentiasa kena merujuk pada orang yang lebih ilmu, yang lebih ahli. Contoh macam tadi bila Dr. Ora cakap pun saya macam nak ambil nota pun ada tahu. Sebab saya macam ya betul lah. Ni hadis yang saya pernah dengar. Ini hadis lah. So maksudnya kita belajar daripada orang yang betul lah untuk kita kata mendapatkan ilmu. Jangan main dengar saja daripada siapa-siapa, ya. Contoh macam yang viral sebelum ni audio Mak Teh. So itu kita tak tahu siapa. Setiap ilmu yang kita dapat tu ataupun informasi yang penting sebegitu sewajarnya mesti ada credibility dari siapa yang kita dengar. Jadi itu saya rasa faktor yang penting juga sebab anti-vaksin ni kadang-kadang bila kita tengok orang ni tak ada, bukannya orang berilmu pun. Kadang tu macam kawan saya kata dia ni masa sekolah dulu sains pun tak lepas. Macam tu. So maksudnya kita kena tengok credibility orang yang bercakap juga. So anti-vaksin ni it can be anybody. Dia boleh jadi sesiapa sahaja yang percaya dengan kepercayaan dia tu, dan kita kata dia berusaha supaya orang lain pun ikut dia. Itu yang jenis yang kita kata vaksin denial tu, yang sikit tapi sangat bising, terutama dekat media sosial. So saya harap bila kita tahu yang golongan yang sebegini, kalau vaksin hesitancy ni dia macam kalau kita tarbiyah dia baik-baik, kita bagi ilmu yang baik, insyaAllah dia boleh terima. Yang ini kita masih ada harapan, kita masih boleh dia kata Tolong lagi berusaha. lah, boleh tolong lagi lah. Boleh. Tapi kalau yang vaksin denial yang golongan ketiga ni hampa tak boleh nak cakap apa lah, biar pergi dia lah. Doktor, saya nak tanya doktor sebab bila doktor sebut tadi saya tertarik tau, bila doktor sebut tadi anybody can be anti-vaksin lah for example. Kan siapa pun boleh jadi anti-vaksin. Kan? Just Google kan, cari-cari ilmu sikit kat dalam Google and then terus buat terus bernakut-nakutkan orang. So saya nak tanya doktor lah kan, contoh sebab masyarakat kat luar saya rasa mungkin diorang mungkin tak tahu kan, contoh susah ke nak buat vaksin ni? Adakah semua orang boleh pergi buat vaksin ni dan ada tak doktor-doktor dari yang Muslim yang terlibat dalam menghasilkan vaksin ni? Okey. Sebenarnya kita kata teknologi nak buat vaksin ni sebenarnya tak adalah nak kata saya ni doktor, saya bukan saintis. Dia kena ada tahu tu. Kalau doktor kita melakukan tugas perawatan, ya, perawatan pencegahan, bidang yang melibatkan pesakit lah, ya, melibatkan pesakit. Saintis adalah kita kata golongan profesional yang terlibat dengan kajian, mencipta ubat, ya, melakukan kajian klinikal, praklinikal dalam makmal ataupun ujian klinikal, ya. Tapi apa yang saya boleh katakan sebagai seorang doktor perubatan, saya tak anggap proses nak buat vaksin tu susah, senang. Saya rasa dia susah. Tapi sebab saya seorang doktor, bagi saya susahlah sebab itu bukan kerja saya. Tapi bagi saintis, kalau ada ada sokongan dari segi financial, kewangan yang besar. Sebab dia memang untuk buat vaksin memang perlukan sokongan kewangan yang besar. Ya. Dan dia perlukan kita kata teknologi yang terkini untuk hasilkan vaksin yang betul-betul bagus, ya. Dan kita perlu tahu yang sebelum tahun 2020, ya, sebelum tahun 2020 memang selalunya penghasilan vaksin dihasilkan mengambil masa bertahun-tahun. Ya, itu menunjukkan betapa saya kata susahlah sebenarnya. Sebenarnya susah lah. Susah. Dan kalau macam negara kita, negara Islam kata kenapa tak buat vaksin sendiri? Saya tahu ada orang cakap macam tu. Tetapi macam saya cakap tadi, mungkin kita ada brain, kita ada orang-orang yang ada kemampuan dari segi pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, tetapi kita mungkin tak cukup dana, financial support. Ya, so itu mungkin kekurangan kita lah. Kenapa saya tanya doktor? Sebab macam saya kata tadi lah, bila kita sebut anti-vaksin,
kan, anybody can be it. Semua orang boleh menjadi anti vaksin, hanya perlukan sebuah komputer ataupun sebuah handphone. So lepas tu kita cedok sikit dan kita terus lah, kita sebarkan. Tapi macam doktor cakap tadi lah, untuk menghasilkan vaksin tu sendiri, kita perlukan bertahun-tahun untuk research dan sebagainya sebelum, and then lepas tu kena lagi testing dan sebagainya, betul? Jadi saya rasa benda tu susah lah. Sebab tu orang lagi suka untuk ke arah anti vaksin berbanding nak jadi saintis tadi. Okey, saya tak mahu cakap macam tu dah. Saya nak transfer terus soalan kepada Dr. Rora. Okey, Dr. Rozaimi. Jadi doktor, macam contoh tadi bila sebut apa nama ni, pasal golongan anti vaksin ni lah. Jadi kebanyakan macam Dr. Sakinah tadi sebut, kebanyakan alasan yang digunakan adalah menggunakan quote-quote ataupun alasan-alasan daripada agama itu sendiri. Jadi tu saya sebenarnya ada juga terdengar beberapa ilmuan yang ada mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbaur kontroversi dan menghala kepada tidak setuju dengan vaksin sebagai contoh. Jadi saya nak tanya doktor, betul ke ada ulama ataupun golongan ulama yang mengharamkan vaksin itu sendiri, ataupun sebenarnya tak ada pun dan direka-reka, ataupun ada tapi terpencil? Tafadhal Ustaz. Ustaz, mic tak buka. Ustaz. Sorry, saya tak buka mic. Okey, saya dah bagi tahu tadi, dari sudut agama sebenarnya vaksin ini tidaklah menjadi satu kesalahan dan memang ada asasnya di dalam agama. Kalau ada orang yang nak membantah vaksin, kebanyakannya mereka adalah golongan yang tidak mendapat penjelasan yang betul berkenaan dengan vaksin. Kerana di dalam Islam ini ataupun dalam kaedah fiqh disebut al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Nak menghukum sesuatu perkara, hukuman terhadap sesuatu perkara, sama ada dia boleh ataupun tak boleh, wajib ataupun haram, hukuman itu ada satu bahagian, satu cabang daripada keseluruhan gambaran. Jadi, kalau kita nak menghukum sesuatu benda, kita kena dapat gambaran yang jelas dulu pada perkara tersebut. Baru kita boleh buat keputusan. Jadi kalaulah kata ada ilmuwan-ilmuwan agama yang mengharamkan vaksin hanya disebabkan oleh kerana maklumat yang tak sampai, maklumat yang tak lengkap, maka itu sebenarnya adalah disebabkan oleh kerana gambaran sebenar tak sampai kat dia. Gambaran sebenar tu tak sampai kat dia. Jadi, ini yang kita kata, apabila kita masuk dalam bidang perubatan ni, dalam bidang perubatan ni dia ada dia punya pakar dia. Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu, tanya pakar dalam bidang tersebut, dia akan berikan kamu jawapan. Kita nak beli kereta umpamanya, kita tanya pada orang yang pakar dalam bidang automotif. Kita nak beli umpamanya, kita nak belajar masak, kita jangan belajar masak dengan pemain bola sepak. Kita belajar masak dengan Gordon Ramsay sebab dia chef. Jadi sama juga dalam isu vaksin ni. Bila kita nak bincang tentang isu vaksin, keberkesanan, kita kena baca kajian-kajian yang establish. Kita jangan ambil je benda-benda yang tak ada kaitan, kadang-kadang tak berdasarkan kepada kajian yang datang daripada makmal pun, tapi oleh kerana dia menyalahi mainstream, maka orang mula percaya. Sebab itu saya setuju tadi Dr. Sakinah sebut apa, kita kena tengok daripada siapa. Sebenarnya dalam Islam pun benda yang sama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kamu kena ambil tahu daripada mana daripada siapa kamu nak ambil ilmu agama kamu ni. Ilmu berkaitan dengan vaksin ni, walaupun kita katalah dia tak ada kaitan secara langsung dengan agama, tapi nak menghukum suatu perkara vaksin ni sebagai halal ataupun haram, ia adalah hukum agama. Kita kena bertanggungjawab dengannya. Dan kita kena tahu asal sesuatu perkara adalah harus sehingga datang bukti yang mengatakan ia haram. Jadi di mana yang datang masalah ni? Okey, yang datang masalah ni adalah, kalau ada lah, saya ingat dulu MUI, Majlis Ulama Indonesia yang ada keluarkan satu artikel yang mengatakan salah satu jenis vaksin COVID ni dia kata ada unsur babi. Tapi setelah dikaji-kaji sebenarnya bukan. Sebenarnya benda tu bukan datang daripada babi. Dan Datuk Dr. Musa Nordin yang merupakan pakar, dulu saya pernah berwacana dengan dia berkenaan dengan vaksin ni juga, dia kata memang bukan datang daripada unsur babi pun. Tapi ialah kadang-kadang orang kita ni, dia
satu sikap orang kita ni, dia malas nak baca kan. Kadang-kadang dia baca tajuk je. Dia tak baca pun isi kandungan. Sebab yang menjadi problemnya, saya dalam bidang hadis pun sama. Dalam bidang hadis ni pun berat juga. Sebab kita nak bagi orang faham. Hadis ni sahih, lepas tu perawi ni, dia punya ulama ni kata macam ni, dia kata ini semua berat bagi aku. Dia kata aku nak baca kesimpulan je. Kesimpulannya hadis ni palsu. Lepas tu orang kata, tengok Rora kata palsu. Tiba-tiba je dia kata palsu. Sedangkan saya dah nukil daripada ulama, daripada awal ni, Bukhari kata macam ni. Dia tak baca yang tu, dia baca kesimpulan je. Lepas tu dia baca tajuk. Lepas tu dia kata, tengok Rora ni suka memalsukan hadis. Baru belajar sikit, dah sombong nak palsukan hadis-hadis yang dibaca oleh orang-orang terdahulu. Sedangkan kita dah hurai dah ni. Tapi sebab orang kita malas nak baca, so dia baca kesimpulan. Kadang-kadang kesimpulan pun malas nak baca. Dia baca tajuk. Tajuk pun malas nak baca. Sebab tu orang kata kat saya, Ustaz, lepas ni kalau boleh tulis artikel, jangan tulis kesimpulan, jangan tulis tajuk. Biar panjang tu dia orang nak baca. Dia orang tak baca pula. Ada kat komen, dia kata, Rora panjang sangat. Rora boleh lukis tak? Lukis pula. Kan, jadi kalau kita nak layan netizen ni, memang kita akan tak jadi kerja lah. Cuma saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh pakar-pakar perubatan, pakar-pakar agama kita dalam negara ni. Forum yang berkaitan dengan memberi penjelasan kepada orang berkaitan dengan vaksin ni, kita kena teruskan. Kerana kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ayat tentang akidah ni berkali-kali, terutama dalam juzuk Amma. Tengok juzuk Amma. Juzuk Amma ni cerita tentang kiamat, cerita tentang akidah tu berkali-kali, ulang. Kenapa? Kerana ia menimbulkan satu doktrin, satu kepercayaan yang disemat bila dia masuk, dia tak mau keluar dah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Forum ini, wacana berkaitan dengan vaksin perlu untuk diulang-ulang supaya orang dengar, supaya orang ambil manfaat. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kadang-kadang saya pelik dengan cara anti-vaksin ni fikir. Dia kata yang pertama, kan, dia kata COVID ni bukannya bahaya sangat. 0.7% aja dia punya kadar kematian, kan? Walaupun sebenarnya kalau kita tengok kadar kematian tu, yang mati tu matilah 0.7%. Yang sembuh ni bukannya sembuh terus melompat bintang, lompat jumping rope dan sebagainya. Dia orang punya masalah, ada dia punya kesan sampingan, kena pakai bantuan pernafasan, ada yang kena long covid, ada yang darah beku dalam paru-paru, macam-macam jenis yang dia kena refer balik dengan pakar kesihatan dia. Dan ini menyebabkan dia mengalami kesukaran hidup setelah kena vaksin. Yang ni dia orang tak nak ambil tahu. Yang dia orang tahu 0.7% aja mati. Bukannya banyak sangat. Tapi vaksin ni pula, dia punya side effect lagi sikit daripada COVID tu. Dia punya takut dengan vaksin lagi takut daripada dia kena, dia takut dengan COVID. Sedangkan COVID ni sebenarnya lagi bahaya daripada vaksin. Dia kata, dia besar-besarkan kesan sampingan tu. Lepas tu dia bangkitkan pula isu ivermectin, apa benda yang ubat bukan untuk manusia. Itu pun tak ada kajian yang konklusif sampai sekarang. Hanya percubaan demi percubaan. Lepas tu dia desak orang untuk pakai. Dia tak tahu sebenarnya, saya bukan nak bela sangat kementerian, saya tak dapat allowance pun. Tapi ada kawan-kawan saya yang doktor. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kita nak guna satu ubat yang bukan dalam prescription penyakit tu, bukan ubat untuk penyakit tu, kita nak guna pada pesakit. Kalau jadi apa-apa pada pesakit tu, kita nak jawab apa? Kalau jadi apa-apa, kita bermain dengan nyawa manusia. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena letakkan kita punya orang kata rational. Kita letakkan diri kita berada di tempat itu. Ada juga yang dia kata siapa-siapa yang kena COVID jangan pergi hospital. Kalau pergi hospital, dia akan bagi mati. Sebab sekarang ni memang dia dah plan dah nak bagi orang mati tertentu. Kau bukan penting sangat pun untuk orang nak mati kan kau. Bukan penting sangat pun dalam negara ni kau nak bagi kau mati. Kan? Ada satu orang hamba Allah kan. Dia punya kutuk saya sebelum ni. Dia punya kutuk. Mazhar dengan Rora, dia punya kutuk. Ejen Dajjal lah. Dia buat satu video. Saya tak mau layan lah. Sebab saya tahu dia emosi. Tapi hamba Allah ni, tiba-tiba kena stroke. Hamba Allah ni kena stroke. Kan? Dia pergi hospital kok. Saya heran lah. Mungkin masa dia pergi hospital tu, Dajjal tak ada kat hospital. Dan dia selamat. Jadi kadang-kadang manusia ni, Allah Ta'ala kena uji. Bukan kita suka dia kena, tak. Tapi mudah-mudahan dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi kat dia ni, dia boleh fikir sikit lah. Takkanlah doktor Muslim yang begitu ramai dalam dunia ni boleh berpakat untuk berbohong. Takkanlah satu dunia ni punya doktor, tak ada seorang pun yang beriman. Tak ada seorang pun yang beragama. Tak ada seorang pun yang boleh reveal benda ni.
Jadi sebab itu saya kata, keberkesanan vaksin dan sebagainya ni benda yang dah sampai kepada tahap mutawatir. Saya sendiri pun dah kena cucuk dengan vaksin. Kan, mungkin orang kata, alah Rora, sembang jadi bukan kena cucuk pun. Sabarlah, saya tak ada kabel. Saya kabel tak kuat. Jadi saya kena tunggu turn. Jadi saya tunggu turn. Alhamdulillah sampai turn saya kemarin, kena cucuk. Sakitlah juga lengan tu kan. Tapi Alhamdulillah, kita buktikan apa yang kita cakap, apa yang kita kempen, kita buat. Dan saya selalu sebut, kadang-kadang, ya, kita terlalu bertawakal tanpa kita fikir di sana ada tuntutan yang lain selain daripada tawakal, iaitulah usaha. Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kat dia. Apa? Allah Ta'ala kata, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah memelihara kamu, hai Muhammad, daripada manusia. Maka Nabi ni Allah Ta'ala pelihara. Tak boleh kena bunuh, tak boleh kena tawan. Tapi Nabi bila pergi perang, dia pakai helmet besi. Nabi pergi perang bawa pedang. Nabi pergi perang pakai baju besi. Kata Ibnul Qayyim, yang Nabi buat ni bukan nak menafikan tawakal. Nabi pergi hijrah, sembunyi-sembunyi, duduk dalam gua sur 3 malam dengan Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Bila nampak orang Quraisy ketakutan Abu Bakar, Nabi tenangkan. Nabi percaya tentang perlindungan Allah. Tapi kenapa Nabi ambil semua benda ni? Nak tunjuk kat kita, tawakal tidak menafikan ikhtiar. Tawakal tidak menafikan usaha. Sebab itu kata Ibn Rajab, tawakal itu keimanan kita kepada Allah. Kita tawakal. Tapi ada satu benda lagi. Ikhtiar. Usaha itu adalah ketaatan kepada Allah. Jadi sebab itu saya kata, apa yang menjadi isu? Ada yang kata dia datang daripada benda yang najis, yang haram. Dibuktikan tak ada. Ada yang kata dia datang dalam keadaan membawa kesan sampingan. Pertama kita nak tengok, kesan sampingan ni macam-macam ada. Yang kadang-kadang takut dengan kesan sampingan vaksin COVID ni, dia isap rokok. Dia kata, saya tak boleh vaksin. Kesan sampingan dia dahsyat, Syekh. Dia tak tahu dia punya rokok tu lagi dahsyat kesan sampingan. Bukan hanya pada dia, pada anak dia, pada isteri dia. Ini bebel lah ni. Kalau ada Dr. Sakinah, dia bebel lembut. Saya punya bebel, ini bebel betul-betul lah. Memang kena luku kepala ni. Tidak ada najis, tidak ada apa ni, kesan sampingannya pun sangat-sangat minima. Daripada jutaan orang yang kena cucuk, hanya berapa je. Itu pun sebenarnya mereka ada rekod-rekod sebelum ni, rekod-rekod kesihatan sebelum ni yang memang mereka ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi sebab itu saya kata, dalam dunia ni mana ada benda yang tak ada kesan sampingan. Bawa kereta pun ada kesan sampingan, ada bahaya, ada risiko yang kita perlu tanggung. Naik motor pun ada risiko yang kita perlu tanggung. Tapi apa pilihan yang kita ada? Apa pilihan yang kita ada? Kita percaya kepada orang yang berada dalam bidang tersebut, kita yakin dengan mereka, dan kalau terbuktilah mereka tipu kita, kalaulah terbukti mereka tipu kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bebankan kita dengan benda yang kita tak tahu. Samalah macam orang Melayu pergi tanya ustaz, dia kata, ustaz, benda ni boleh ke tak boleh ustaz? Ustaz kata boleh. Kita percaya dengan ustaz sebab Allah Ta'ala suruh kita percaya. Kecuali lah kalau ustaz tu pun jadi membohong, kita percaya lagi, bongoklah kita kan. Tapi kalau memang kita tak tahu, kita nampak dia okey, kita nampak dia ada ilmu, kita nampak dia amanah, tiba-tiba ditipu kita dalam keadaan kita tak tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bebankan kita dengan benda yang kita tak pernah tahu dan kita tak mampu. Jadi sebab itu, ya, disiplin kita yang pertama, serah kepada pakar. Yang kedua, bila ada berita-berita sampai, tasabbut. Tasabbut maksudnya kita semak, kita kaji, betul ke tak betul. Betul ke benda ni, tak betul ke benda ni, kita semak betul-betul. Kerana ada saja orang yang cuba untuk mengambil kesempatan. Kadang-kadang anti vaksin ni pun dia ada kesempatan dia. Dia tak nak bagi makan ubat hospital, dia jual vitamin dia. Kan, dia tak nak bagi orang makan ubat kecil manis, suruh beli jus sunnah dia yang tak berapa nak sunnah tu. Ini semua adalah benda-benda yang kita kena aware, benda-benda yang kita kena tahu, yang kadang-kadang kita tertipu hanya disebabkan oleh kerana maklumat yang separuh masak yang sampai kat kita. Wallahualam. Itu dia. Orang kata apa? Satu penjelasan yang saya rasa menjawab dua soalan dalam satu dalam satu soalan jawab dua terus. Okey, tapi okey, saya seronok dengar sebab saya nak tanya balik dekat Dr. Sakinah sekarang. Okey, jadi macam tadi kita dengar pasal anti vaksin, kita dengar pasal kenapa perlu vaksin sebenarnya. Cuma saya selalu dengar bila sebut pasal orang panggil vaksin, bila dia akan timbul satu istilah yang kita panggil herd immunity. Jadi saya rasa
kan? Satu saya nak faham, saya nak minta Dr. Sakinah mungkin boleh ulas kenapa yang doktor-doktor ataupun frontliners ataupun pihak-pihak daripada pihak kerajaan ataupun kementerian sendiri suruh kita ambil vaksin ni, maksudnya bukan paksa lah, orang kata apa, suruh menggalakkan rakyat ni untuk ambil. Maksudnya boleh kata kalau boleh semua tu ambil lah. Sebab saya dengar katanya untuk dapatkan herd immunity tu boleh tak? Mungkin ada setengah pakcik-makcik kat luar sana yang mana mungkin tak berapa nak faham apa dia ni herd immunity ni. Kan? So boleh silakan Dr. Sakinah. Okey, tadi masa awal-awal tadi kan yang kata kenapa kita perlu vaksin, dan saya punya jawapan ialah salah satunya ialah untuk menghapuskan penyakit berjangkit, dan saya berikan contoh smallpox, ya, smallpox yang kita kata dah sekarang ni dah tak wujud lagi di muka bumi. So bagaimana ia boleh berlaku? Sebabnya pada masa tu kita kata sebahagian besar kanak-kanak di seluruh dunia pada masa tu mendapat suntikan vaksinasi smallpox, ya. Jadi dengan sedemikian menyebabkan dia herd immunity ni, kawan saya pernah bagi contoh yang macam ni. Dia kata kalau ramai, kalau hujan, ya, ramai orang pegang payung, orang yang tak pegang payung pun akan terlindung daripada basah. Okay, so bayangkan kalau yang pegang payung itulah orang yang menerima vaksin. Ya, kalau lebih ramai orang yang menerima vaksin, seumpama orang yang memegang payung, ramai orang memegang payung, ia akan menyebabkan orang yang tak mendapat vaksin pun akan terlindung. Dan seterusnya, kita kata menjaga semua orang, tak kira yang dapat vaksin ataupun yang tidak dapat vaksin. Ya. Dan dalam kes-kes penyakit berjangkit ni, percentage ataupun peratus untuk sesuatu penyakit itu dihapuskan ataupun tidak lagi wujud dalam komuniti, dia ada percentage tertentu, peratusan tertentu. Saya bagi contoh, dalam kes penyakit polio, ya, ia perlulah mencapai 95% percentage yang perlu mendapat vaksinasi polio. Bermakna katakan ada 100 orang kanak-kanak di sesuatu area ataupun tempat, ya, 100 orang kanak-kanak, 95 orang perlulah mendapatkan vaksin polio supaya penyakit itu tidak menular dan melindungi yang walaupun yang 5 orang lagi yang walaupun tak mendapat vaksin juga turut dilindungi sebab penyakit itu tidak berlaku dalam komuniti itu. Tetapi apa yang berlaku tadi kan saya sebut kan, polio telah berjaya dihapuskan daripada negara kita selama 27 tahun. 27 tahun. Apa yang berlaku ialah pada tahun 2019 setelah 27 tahun Malaysia bebas daripada penyakit polio, tahun 2019 kita melaporkan satu kes polio setelah sekian lama di negeri Sabah. Dan siasatan mendapati di kawasan tersebut tidak mencapai peratusan 95% kanak-kanak diberi vaksinasi terhadap polio. Maksudnya bila kurang orang yang mendapat vaksin untuk polio tu, penularan penyakit itu boleh berlaku. Ya. Dan pada tahun 2020 ada 3 lagi kes polio dilaporkan di Sabah dan 3 kes itu melibatkan kanak-kanak yang tidak divaksin. So kita kata tanggungjawab untuk vaksin ni dia bukan saja untuk diri kita, untuk jaga diri kita, tapi juga untuk jaga orang-orang yang mungkin tak boleh terima vaksin. Contoh ya, dalam kes COVID, kita kata kita nak cuba capai 80% daripada rakyat Malaysia untuk mendapat vaksin supaya penularan wabak tu tidak lagi berlaku. Jadi bermaksud kalau 20% lagi tu tak dapat, tak apa. Kita tak aim 100% pun. Kita aim 80% saja supaya yang 80% ini akan juga melindungi yang 20%. Ya? Itu tujuan kita yang kita kata herd immunity. Maksudnya orang yang tak dapat vaksin pun dia akan mendapat manfaat vaksin disebabkan orang lain yang ramai yang ambil. 80% daripada masyarakat kita ambil. Jadi ia adalah satu tanggungjawab yang bukan pada diri kita saja, tapi sebenarnya pada orang-orang sekeliling kita, termasuk orang-orang yang memang doktor sahkan memang tak boleh ambil vaksin. Saya bagi contohnya ya, kita kata dalam vaksin COVID ni kita tak bagi pada orang yang kita kata sedang menjalani rawatan kanser.
kita tak bagi. Kita kata okay, you tangguh dulu, kena tunggu habis rawatan baru kita akan bagi vaksin. So orang-orang ni adalah orang yang kita kata tak boleh ambil vaksin sekarang. Jadi seandainya orang lain sekeliling dia, 80% daripada masyarakat sekeliling dia ambil vaksin, insya-Allah dia pun terlindung sama. Ya. Itu yang saya maksudkan dengan herd immunity. Kita harapkan dengan pengambilan vaksin 80% daripada masyarakat Malaysia akan melindungi keseluruhan masyarakat. Bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat. So maksudnya doktor, contoh saya ambil contoh polio tu tadi. Maksudnya kalau kata contoh kadar kesedaran untuk mengambil vaksinasi ni semakin hari semakin rendah. Jadinya kemungkinan in future penyakit polio tu dia boleh berkembang. Macam tu, betul? Betul. Sebab tu kita tengok juga kes yang kalau demam campak. Ya, kalau dulu sekitar tahun 2012 WHO menjangkakan kita berjaya menghapuskan demam campak di beberapa negara. So masa tu kita kata okeylah, baguslah ni satu, sebab kita tahu demam campak ni salah satu penyakit yang sangat mudah berjangkit tau. Jadi Malaysia pun sama-samalah mengambil inisiatif masa tu nak galakkan mengambil vaksin ya kanak-kanak. Tetapi start macam saya kata tadi kan, start tahun 2012 tu juga saya mula nampak kita kata dakwah anti vaksin. So bermula daripada tu penolakan kita kata penolakan vaksin telah berlaku secara perlahan demi perlahan, makin meningkat tahun demi tahun, dan kita nampak trend tu pun kenaikan kes measles ataupun demam campak tu mula dapat dilihat. Dan satu perkara yang saya kena ingatkan ialah kalau demam campak ni memang dia mudah jangkit dan memang kena capai kita kata peratusan 95%. Kalau turun je kadar vaksinasi kurang daripada 95%, memang kita akan dapat peningkatan kes demam campak. So memang betul lah macam yang you cakap tadi tu, memang dia boleh meningkatkan kembali penyakit-penyakit yang satu zaman pada masa dahulu dah turun, kita dah berjaya hapuskan, dia boleh naik balik. Oh, jadinya memang kalau boleh dikatakan memang dia sebenarnya agak bahaya sebenarnya kalau tak dibendung benda ni. So efek dia nanti mungkin 5 tahun ke 10 tahun, wallahualam, kita nak minta lah, kalau boleh minta jauh lah. Ya, disebabkan benda ni bahaya. Saya nak tanya satu soalan dengan Dr. Rora. Okey. Ni saya tengok kebanyakan yang menolak vaksin, yang mana yang anti vaksin ni lah, dia selalu mengaitkan tentang WHO, agenda Dajjal, Illuminati, Freemason kan. Tu saya nak minta doktor bagi sikit lah, orang kata apa, pandangan ataupun yalah orang kata apa, satu hujah yang mana tolonglah jangan, maksudnya nak habaq ada apa tak salah berhenti lah. Macam tu. Sebab saya rasa sebab selepas saya dengar Dr. Sakinah cerita tadi, saya rasa macam bahaya benda ni. Dia rasa macam kita nak kena habaq apa berhenti sihat. Macam tu kan. So tafadhal doktor, silakan. Mic doktor, mic. Okey. Ini benda yang sangat-sangat menyedihkan, yang sangat-sangat orang kata apa, susah untuk kita nak lawan. Yalah, hujah agama ni macam mana dia teruk sekalipun, ada orang akan ikut. Sebab tu ayah pin pun ada orang ikut. Kan? Ayah pin pun ada orang ikut. Punya teruk. Ikut sebab dia ada unsur agama. Kan? Benda agama ni jual air kosong harga RM8 pun orang beli sebab agama. Kan? Walaupun betul ke tak agama tak tahulah, tapi dia sandar pada agama. Bila kita tengok dekat negara barat, kita tengok orang yang anti vaksin di barat mengatakan norma baru yang dibuat dalam dunia ni selangkah nak pergi pada Islam, sebab dia kata orang Islam yang pakai burdah ni. Orang Islam yang pakai niqab ni. Jadi orang Islam kat sini pula kata, kan? Orang Islam kat sini pula kata, ini semua nak jadi agenda Yahudi, agenda Dajjal. Baik. Bila kita tengok pada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Dajjal, Nabi menceritakan Dajjal ni
detail. Bila dia datang, apa sifat dia, kan? Siapa pembantu dia dan apa yang dia buat. Jelas. Jadi kita berpada dengan yang tu. Nabi SAW bagi tahu kita hadis-hadis tu untuk kita bersedia. Datang satu sifat, kita tunggu. Betul tak sifat ni macam Nabi sebut? Sebab Nabi sebut bukan hanya satu sifat. Nabi sebut banyak sifat. Kan? Ada sebahagian daripada kawan kita yang sebelum ni, mereka duk jangka Mahdi akan keluar bulan Jun. Sebab dia kata ada seorang tokoh daripada Jordan, umur dia 40 tahun bila masuk Jun ni. So dia kata, dia ni akan jadi Mahdi. Sebab Mahdi akan keluar dulu, baru Dajjal keluar. Kalau Mahdi tak keluar, Dajjal tak keluar. Kan? Jadi dia kata, umur dia, Jun ni dia akan jadi 40 tahun. So dia tunggu orang Jun. Tak jadi kok. Sekarang dah Julai. Pertama saya pun pening. Bila kata 40 tahun, kalau betul nak ikut Islam lah. Kalau betul nak ikut Islam, patut 40 tahun ni bukan kira ikut tarikh Masihi, tarikh Hijri lah. Dia pun nak kira Jun ni buat apa? Itu pun dah mangkuk dah. Kan? Tapi tak apalah. Kan? Tapi tak apalah, kita layan dia apa. Tapi, apa jadi? Tak jadi. Duk bagi tahu kat orang, Jun ni akan berlaku satu peristiwa. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh? Ini soalan. Soalan yang pernah ditanya oleh golongan salaf. Bagi orang yang suka tafsir benda bukan-bukan, adakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Nabi SAW bagi tahu benda ni kat kita untuk kita bersedia. Tengok sifat-sifat, tengok ciri-ciri. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri kata, dia pernah kata pada anak murid dia, bila orang tanya, anak murid dia tanya pada Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, innan nas qad aktsaru fil mahdi. Dia kata, ramai manusia tengah bercakap pasal Mahdi ni. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Dia kata, la takun minhu syai' hatta walau kana ala babik hatta yajtami'an nasi hatta yajtami'an nasu alaih. Kalaulah dia ada depan pintu rumah kamu, orang yang orang kata dia Mahdi tu ada depan pintu rumah kamu, la takun minhu syai', ya, kamu jangan buat apa-apa pun dengan dia, hatta yajtami'an nasu alaih, sehingga manusia berhimpun lantik dia sebagai Mahdi, sebagai pemimpin, baru kamu ikut. Macam nak kata apa? Kena slow-slow, kena tengok ciri-ciri dia dulu. Ni belum apa-apa lagi, dah Dajjal. Sampai kan, orang yang tak berdosa pun dituduh sebagai penyokong Dajjal. Kan? Siapa dia? Tu kita punya apa? Kita punya ketua pengarah kesihatan. Dia bukan buat apa pun. Kan? Dia dia doktor je. Nak jaga nyawa kita, nak jaga nyawa mak kita, nak jaga nyawa tok kita. Kita tuduh dia sebagai pengikut Dajjal. Kita tengok dia dapat anugerah daripada mana-mana, daripada London ke apa, kita kata ini adalah pertubuhan Illuminati dan sebagainya. Saya rasalah kan, orang yang membenci Dajjal, yang mendakwa mereka benci Dajjal, sebahagiannya telah mengambil sifat Dajjal, iaitu suka fitnah orang, suka tuduh orang, suka bohong dalam percakapan. Inilah sifat Dajjal. Sifat Dajjal, suka tuduh orang, suka fitnah orang, suka cakap bohong. Ni Dajjal. Sebab tu Dajjal dia bagi Dajjal, sebab Dajjal tu perkataan Dajjal, itu bohong. Sebab itu perawi hadis yang suka bohong pun ulama hadis panggil Dajjal, kan? Dajjal. Baik. Maka tak ada bukti pun yang mengatakan ini daripada Dajjal. Kalau betul pun ia daripada Dajjal, kita tunggulah Dajjal nanti keluar. Dajjal tak keluar lagi. So apa yang kita perlu buat? Kita kaji benda yang ada depan kita. Kita kaji benda yang ada depan kita. Kita tengok berapa yang selamat bila masuk hospital. Berapa yang dah selamat? 99.3% selamat. Alhamdulillah. Tapi penatlah mereka tu pakai PPE. Kan? Penat mereka. Tapi kita nampak usaha mereka. Sebab tu saya kata, kita nak balon frontliner ni pun, saya rasa tak sampai hati. Sebab dia orang kerja ni kadang-kadang lebih daripada apa yang mereka berhak dibayar tau. Maksudnya, mereka berhak dibayar lebih lagi daripada apa yang mereka buat. Dengan peluh satu badan disebabkan pakai PPE. Saya ada seorang kawan nurse kan. Tapi jangan terkejut lah belah kata, macam mana nurse boleh tunjuk dia punya peluh banyak lah ni. Nurse lelaki lah, bukan nurse perempuan kan. Kawan saya ada seorang nurse, dia lelaki. Dia tunjuk, dia buka baju dia tunjuk. Dia kata, ni pakai PPE punya pasal. Peluh. Macam mandi lah. Kita tengok pengorbanan mereka ini bukan pengorbanan yang disuruh oleh Dajjal. Ini bukan pengorbanan yang disuruh oleh Dajjal. Bahkan menyelamatkan nyawa manusia, Dajjal tak suruh pun. Menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan ekonomi manusia, Dajjal tak suruh. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, kita melihat kesan yang sangat dahsyat.
disebabkan oleh kerana ada orang yang pandang remeh, ada orang yang pandang enteng dengan SOP yang kita buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena berhadapan dengan realiti. Dajjal nak datang ke tak datang, lantak dia. Kita tak disuruh untuk cari di mana dia. Sebab itu waktu Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW yang mendakwa dia berjumpa dengan Dajjal di satu pulau. Nabi bagi tahu pulau tu ada di kawasan mana. Tapi Nabi tak suruh sahabat untuk cari. Nabi tak kata, kamu pergilah. Pulau mana tu? Tolong bagi location sikit. Tolong bagi location wahai Tamim. Kita pergi cari, jom kita buat rombongan sambil belajar jumpa Dajjal. Nabi tak suruh. Nabi SAW ajar kita untuk berlindung daripada Dajjal. Lari bila nampak. Sebab tu kita dalam solat pun kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, daripada azab neraka, jahannam, daripada kejahatan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. So kita disuruh untuk jangan cari. Oh, cari ni, tengok lambang kan? Tengok lambang tu, tengok lambang ni. Saya ingat kadang-kadang ada orang yang banyak agak masa nak pergi tengok, nak pergi kait, kita berhadapan dengan realiti. Hospital kita dah penuh. Hospital kita hampir-hampir lumpuh. Jadi kita kena berhadapan dengan realiti semasa. Baik, Islam tak lemah pun. Orang kata, oh sekarang ni Islam dah lemah. Di mana Islam lemahnya? Berapa orang yang murtad? Berapa orang yang murtad? Saya nak tanya. Ada ramai orang murtad? Tak ada ramai orang murtad. Dia kata, Ustaz, masjid tutup. Masjid tutup, orang solat kat rumah. Tapi Alhamdulillah hari ni saya pergi sembahyang Jumaat kat masjid. Kan? Walaupun ada orang kata, apa ni, kes 9,000 kita buka masjid pula, kes 8,000 tak nak buka masjid. Masa tak buka, dia pun suruh buka. Bila dah buka, dia pun suruh tutup balik. Ini yang nak marah ni. Kan? Saya kadang-kadang, saya ahli fatwa, saya pening lah juga. Tapi Alhamdulillah, saya ahli fatwa ada Perlis. Saya bukan ahli fatwa Perak. Kalau ahli fatwa Perak ni pening lah juga sikit. Tapi sebab Perlis dia ada 2 je kes, jadi padan lah kita buka masjid. Kan? Tapi tak ada masalah lah. Cuma, bila ada 9,000 kes apa semua ni, mungkinlah ahli fatwa dia ada data-data kat mana kena dan sebagainya tu mungkin kilang, mungkin benda-benda yang telah dikonten dan sebagainya. Tapi masjid, kalaulah kata masjid ditutup, masjid pernah ditutup pada kurun yang ke-5 Hijrah bila berlakunya besar-besaran wabak di Andalus, di Spain. Berlaku sangat besar sehingga masjid ditutup. Dan masjid walaupun ditutup, bukan bermakna iman orang lenyap. Orang sembahyang di rumah. Kuliah agama begitu orang kata apa, ditonton di media sosial. Saya dulu saya duduk di Tanjung Malim, dulu duduk di Kuala Lumpur. Lepas tu, beberapa bulan sebelum COVID, saya pindah ke Tanjung Malim. Rahmat Allah jugalah saya pindah Tanjung Malim. Sebab masa duduk di Kuala Lumpur dulu, duduk di kondo kan. Duduk di Selayang tu. Saya ingat kalau masa COVID ni duduk di Selayang tu, saya ingat raya pun raya dengan Rohingya je lah. Tapi Alhamdulillah saya pindah di Tanjung Malim. Orang kata apa, selesa lah sikit. Cuma dulu saya duduk di Kuala Lumpur, banyak kuliah di Kuala Lumpur. Lepas tu bila saya pindah Tanjung Malim, saya banyak berulang alik ke Kuala Lumpur. Banyak ulang alik ke Kuala Lumpur sebab nak bagi kuliah. Sebab di Perak ni saya tak boleh mengajar, saya tak ada tauliah mengajar di Perak. Di Masjid UFSI pun saya tak boleh mengajar, saya tak boleh kuliah. Saya hanya boleh kuliah di bilik kuliah je lah di UFSI. Tapi bila adanya COVID ni, ada juga benda yang kadang-kadang saya rasa macam, bagus juga kuliah kat rumah. Saya tak payah pergi Kuala Lumpur. Kan? Jimat masa, jimat tenaga, jimat duit minyak, jimat tol, saya tak perlu pergi. Kan? Jadi orang-orang, saya punya suara pun Alhamdulillah sampai. Orang yang dengar kuliah, 200 orang satu kuliah Zoom, kadang-kadang sampai 500 orang. Ni kita punya kuliah ni pun 1,000 orang duk tengok ni. Kan? Yang mana kalau kita zaman dulu nak pergi forum, mungkin tengok dengan fizikal, maka dia lebih terhad. Jadi banyak benda yang kita nampak, walaupun kita tak dapat nak buat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di zaman dia, sembahyang di masjid dan seumpamanya, tapi ada kekangan, tapi kita berjemaah di rumah. Umpamanya dulu, bapak tak pernah jadi imam. Kan, bila jadi imam je, dia akan, orang kata apa, swasta akan jawatan imam tu kepada imam masjid. Jom kita pergi masjid, kan. Tarawih pun, tarawih kat masjid. Tak nak baca panjang-panjang. Tapi tahun lepas, tahun ni kita boleh sembahyang tarawih lah dekat rumah, dekat masjid. Tapi tahun lepas, kita dikurung. Kan, ayah tak pernah jadi imam. Sengau-sengau pun jadi imam, tak ada masalah.
menjadi satu benda yang kadang-kadang kita tak pernah fikir dalam hidup kita. Walaupun orang kata, alah baca kuliah dengan apa, baca qul huwallah aja, inna a'tayna dengan qul huwallah, tak boleh lah. No, tak ada masalah. Baca surah tu pun okey. At least kita telah melakukan sesuatu dalam hidup kita jadi imam. Dulu masa bercinta bukan main, sanggup sudikah kau jadi imamku? Aku sanggup menjadi imammu sepanjang hayat. Tapi dah kahwin, tak pernah menjadi imam. Tahun lepas jadi imam. Kan? Ini benda-benda yang kita panggil blessing in disguise. Rahmat yang kita kadang-kadang tak sedar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Jadi inilah benda-benda yang saya rasa yang kita kena ambil tahu. Orang kata ini semua perancangan Yahudi, Ustaz. Perancangan Yahudi apa? Yahudi pun dah ambil vaksin. Lebih daripada 50% rakyat telah divaksin. Kan? Palestin tak dapat vaksin. Kan? Tapi kita pun benin. Kalau betul Yahudi punya perancangan nak membahayakan kita, nak bunuh kita, patut dia bagi kat Palestin. Tapi dia ambil dulu, Palestin tak dapat. Jadi ini benda-benda yang kita kena tahu. Jadi bagi saya lah, nak kata benda ni datang daripada Dajjal, benda ni datang daripada Illuminati, tak ada bukti setakat ni. Jangan duk tuduh sangat Dajjal, sebab nanti Dajjal pun terkejut. Kau lagi dahsyat pada aku ni. Sampai aku sekali kau tuduh. Jangan. Kita Muslim, kita mukmin, kita berdasarkan kepada fakta dan data. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tapi saya syok tadi masa sebelum saya nak beritahu ni, sebelum nak beritahu yang saya syok ni, kita akan ambil 2 soalan daripada banyak-banyak soalan tu, sebab memang tak ada ni pun dah dekat sejam setengah dah. Seronok punya pasal dekat sejam setengah. Tapi saya seronok tadi bila Ustaz sebut pasal cari Dajjal tu kan. Cari Dajjal tu memang betul. Ada yang sampai pergi duduk dalam hutan. Saya pun tak tahu pergi buat apa dalam hutan tu. Duduk pergi bersiap dengan parang, dengan pedang dan sebagainya kan. So kadang-kadang kita tak boleh nak brain, Ustaz. Orang kata apa, tak boleh nak brain. Jadi kalau boleh kita nak tengoklah sikit soalan-soalan yang mana mungkin kita boleh ambil daripada komen-komen. Okey, saya ada soalan. Ada pelbagai jenama vaksin yang dikeluarkan oleh banyak pengeluar. Tapi kenapa ada vaksin yang tak diiktiraf oleh negara-negara barat? Contohnya seperti Sinovac. Itu soalan pertama. Dan kenapa vaksin yang dihasilkan masih tidak mampu membendung virus COVID untuk menjangkiti manusia? From my experience, 2 doses of Pfizer vaccination still doesn't protect a man from being infected by SARS-CoV-2, not inclusive new Delta variant and possibility of contagibility. Saya rasa yang ni saya nak minta Dr. Sakinah lah kot. Saya rasa tadi dah ada jawab sikit dah berkenaan ni, tapi saya nak minta Dr. Sakinah jawab sikit soalan daripada Muhammad Afifur Rahman. Jamlus, sedap nama dia. Silakan Doktor. Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya rasa soalan tu beberapa soalan lah yang terkandung dalam soalan tu. Pertama ialah kenapa vaksin ada vaksin yang tidak diiktirafkan oleh negara sesetengah negara barat. Saya rasa benda ni adalah di awal kemunculan vaksin ni, sebab kita kena tahu vaksin ni dihasilkan oleh negara berbeza, oleh syarikat yang berbeza. Even kalau saya bagi contoh vaksin AstraZeneca, ada yang dihasilkan di UK, United Kingdom, dan ada yang dihasilkan di India. So kadang-kadang dia bisnes biasalah. Mungkin dia akan terima yang vaksin yang dihasilkan di UK sahaja. Dia tak nak terima yang vaksin yang dihasilkan dekat India. Itu maksudnya. Tapi adakah ia akan berterusan sebegitu? Mungkin tidak. Contoh yang boleh saya bagi lagi, pada awal-awal tahun kot, ada kenyataan daripada Menteri Kesihatan Arab Saudi mengatakan hanya ada 3 vaksin ataupun jemaah yang menerima 3 vaksin sahaja dibenarkan masuk ke tanah suci, iaitu daripada Moderna dan juga daripada AstraZeneca. Tetapi masa tu memang kalut lah. Ramai orang duk macam kata, habis tu aku ni dapat Sinovac macam mana? Tak boleh pergi tanah suci lah. Tapi setelah kita kata penilaian data tu dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi, data daripada WHO pun dah ada banyak menunjukkan keberkesanan dan juga keselamatan vaksin lain, iaitu dalam hal negara kita Sinovac lah. Dan Kerajaan Arab Saudi kata, okey, kalau vaksin ini diiktiraf oleh WHO, kami terima. So maksudnya di peringkat awal mungkin ada beberapa brand ataupun kita kata jenis vaksin yang belum lagi diiktiraf di negara-negara tertentu sebab mereka masih
kita kata perlu diyakinkan data tu. Dia bergantung pada kita kata negara tersebut lah. Ya, macam kita dekat Malaysia, sebelum vaksin tu dibawa masuk ke negara kita, ada badan yang bertanggungjawab, iaitu NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, di mana NPRA ni dia akan nilai vaksin ni sebelum masuk ke Malaysia berkesan atau tidak, selamat atau tidak. So dua benda ni akan ditengok dulu, akan diberi penilaian, dan bila dah NPRA bersetuju bahawa ini vaksin ni selamat, vaksin ni berkesan, baru ia akan dibawa masuk. Bukan semua vaksin akan diiktiraf di negara kita. Kita akan tengok data dulu. Sama juga dengan negara lain. Kalau badan diorang kata, aku nak guna yang vaksin AstraZeneca yang dihasilkan oleh negara aku dulu, tak nak terima yang vaksin AstraZeneca yang dihasilkan oleh India, itu terpulang pada mereka. Ya, tapi maksudnya saya rasa pengiktirafan tu bukanlah kalau sesuatu negara tu tidak mengiktiraf sesuatu vaksin tu, bukanlah bermakna vaksin tu tak bagus sebenarnya. Ya, tu soalan pertama lah. Soalan kedua tadi saya rasa apa sebab banyak sangat soalan dia tadi. Nombor dua, okey, vaksin adakah ia akan melindungi daripada COVID-19? Sebenarnya daripada apa yang kita dapati, keberkesanan vaksin ni saya cakap dari segi Pfizer lah. Pfizer keberkesanan dikatakan 95%. Maksudnya dia boleh mengurangkan risiko seseorang itu mendapat jangkitan 95%. Tidak pernah ada vaksin yang kata, oh kalau you ambil vaksin ni 100% you akan dilindungi. Tak ada. So kita kalau kita tengok angka tu pun kita tahu, okey, daripada kajian yang dilakukan, dia mengurangkan risiko sebanyak 95%, bermakna risiko tu sangat-sangat kurang. Tapi adakah ia bermakna langsung takkan kena jangkitan? Tetap ada risiko untuk kena jangkitan. Selagi herd immunity tidak dicapai, selagi penularan virus tu masih berlaku, you masih boleh ada risiko untuk dijangkiti. Dan kita kena tengok juga tempoh vaksin tu. Maksudnya katakan, sekarang vaksin kita bagi dianggap lengkap selepas kita menerima 2 dos suntikan. So katakan kita baru terima dos yang pertama, katakan semalam. Ya, semalam baru dapat dos yang pertama. So kita perlu antibody akan dihasilkan dalam jangka masa lebih kurang 10 hingga 12 hari daripada dos yang diberikan tu. Jadi kalau semalam baru dapat, hari ni belum ada lagi antibody. So you masih belum dilindungi. So kita kena tengok juga berapa dos yang you dah dapat, berapa lama selepas dos tu yang you kena jangkitan. So sebab itulah sangat penting juga bagi orang yang dah menerima vaksin, mereka masih perlu mengamalkan norma baru. Ya, masih perlu menjarakkan diri daripada orang lain, perlu memakai mask, bukan kata betul-betul bebas. Ya, dan bila you dijangkiti, you mungkin boleh menjangkit kepada orang lain juga. Cuma risiko untuk you dijangkiti kurang. So bermaksud risiko untuk you menjangkitkan pada orang lain kurang. Tapi dalam isu vaksin COVID ni, apa yang kita dapati ialah data daripada kita kata kajian klinikal dan juga data yang dihasilkan oleh di negara-negara yang dah kita kata mencapai coverage dia tinggi, lebih 50%. Walaupun bilangan orang yang telah mendapat vaksin tu, mereka ni ada juga yang kena COVID, tapi yang kena COVID tu bila dah dapat vaksin kena COVID, mereka ni sangat rendah komplikasi dia. Ya, mereka tak perlu masuk hospital, mungkin kita kata baru stage pertama, stage kedua, maksudnya yang ada simptom pun sikit je simptom ataupun tak ada simptom langsung, dan keperluan untuk mereka dimasukkan ke ICU memang setakat ni yang saya tahu tak ada. Ya, malah ada kawan saya yang bekerja sebagai pakar bius, memang dia cakap ada beza. Kalau orang yang dah dapat vaksin, kalau masuk hospital pun cepat boleh keluar. Kalau yang tak dapat vaksin ni memang dia kata sangat menyedihkan lah. So sebenarnya vaksin ni bukan saja untuk kita kata menjaga nyawa, bukan saja untuk mengurangkan jangkitan, tapi juga untuk mengurangkan komplikasi dan mengurangkan kematian. Itu penting. So kalau you kena jangkit pun, komplikasi you kurang, you tak perlu masuk hospital dan tak perlu masuk ke ICU. Ya, itu adalah satu kelebihan mereka yang mendapat vaksin. Ya, saya harap dapat menjawab soalan yang diberikan oleh penanya pertama tadi lah.
Ada Ya, yang belum jawab ke? jawab kedua-duanya dengan sangat Ah. tuntas. Dan sangat tepat sekali dengan soalan yang diberikan. Okey, jadi saya ada lagi satu je soalan. Saya rasa saya nak pilih yang untuk Dr. Rora satu. So satu Dr. Sakinah, satu Dr. Rora. Ada tak soalan kita punya ni? Ada. Daripada Irul Zulkarnain, Ustaz, soalan untuk Ustaz. Ada sesetengah kononnya belajar ilmu agama bagus. Siap cakap tak perlu suntik vaksin ni. Kita amalkan cara sunnah Nabi lah. Minum madu lah, minum air kelapa lah. Banyaklah dia ni. Makan kurma Nabi lah dan macam-macam lagi. Kononnya mujarab sebab akan hilang semula jadi. Pandangan Ustaz orang macam ni. Tafadhal Ustaz. Baik, ini yang saya kata, bila kita nak membaca hadis, kita kena baca hadis secara holistik, secara komprehensif. Dia tak boleh aidin, dia tak boleh baca separuh, tinggal separuh. Kalau kita tengok, betul lah madu disebut dalam Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang habbatus sauda. Nabi SAW menyebutkan tentang tamar ajwah yang tidak yang berfungsi sebagai penawar bagi racun ataupun sihir. Tapi ia tidak sekali-kali menafikan ikhtiar kita untuk mencari penawar yang lain. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan kepada kita fatadawaw. Hendaklah kamu berubat. Bahkan kalau kita tengok di dalam sirah sekalipun, Nabi SAW sendiri pada diri dia menggunakan ubat-ubat tertentu dengan ramuan-ramuan yang diberikan oleh orang-orang yang datang ke Madinah, rombongan-rombongan yang datang ke Madinah pada ketika itu. Begitu juga di zaman dulu ada seorang tabib yang sangat terkenal dalam sirah kan, yang mana para sahabat Nabi SAW pun berjumpa dengan dia untuk mendapatkan rawatan dia menggunakan khidmat dia, iaitu Al-Harith bin Qaladah. Al-Harith bin Qaladah diiktiraf sebagai seorang pakar perubatan di zaman itu, dan Nabi SAW tidak melarang sahabat untuk bertemu dengan Harith untuk mengambil rawatan dengan beliau selagi mana dalam lingkungan yang dibenarkan. Begitu juga kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW ada Nabi tidak menghalang sahabat-sahabat untuk menggunakan ubat-ubat walaupun pada awalnya Nabi tidak begitu suka dengan ubat itu. Umpamanya Nabi SAW larang umat dia untuk menggunakan pemanasan besi untuk membunuh kuman ataupun untuk menghalang arteri daripada terus berdarah. Tapi ada di kalangan sahabat yang menggunakan benda tu apabila tidak ada pilihan yang lain. Maka kita tengok dalam hadis Nabi SAW menunjukkan dengan pelbagai cara, dan ubat ni pula ada ubat yang bersifat berterusan dan ada ubat yang bersifat urgent. Umpamanya, orang yang cakap ni tadi, katalah ustaz belajar agama ni, dia kata makan tamar cukup, makan madu cukup, makan kismis cukup. Katalah dia accident kan, kepala pecah. Jadi perlu dibuat pembedahan. Adakah doktor nak kata, okey dia ni kita bagi madu je lah? Ke kita nak rawat dulu apa yang perlu? Sama jugalah dalam isu penyakit, kita perlu yang Nabi suruh tu silakan untuk pakai. Selagi mana tidak ada kesan sampingan, silakan. Tetapi ia tidak menafikan keberkesanan ataupun kajian ubat-ubat yang lain. Bahkan di dalam dunia ni ada bukti yang dipanggil sebagai mujarrabat, benda yang telah diuji dan telah terbukti betul. Umpamanya tadilah macam vaksin polio, difteria, campak, cacar apa semua ni, vaksin tu telah terbukti puluhan tahun tak ada. Tiba-tiba bila muncul aja golongan aktif vaksin, dia muncul balik, ataupun golongan yang tak divaksin tiba-tiba dia muncul balik. Dan ini sebenarnya memberikan satu petanda yang sangat jelas bagi orang yang mahu berfikir. Jadi sebab itu saya katakan, pertama, madu, kurma, apa semua ni silakan guna. Tak ada masalah, tak ada siapa melarang. Tapi ia tidak menafikan keberkesanan ubat lain yang Nabi SAW suruh kita berubat. Umpamanya, saya bagi hadis tadi kan, lalat Nabi suruh benamkan. Nabi kata dalam tu ada ubat. Kenapa Nabi tak kata makan madu? Sudahlah. Menunjukkan ikhtiar, kajian boleh dilakukan untuk mendapat manfaat daripada suatu benda.
Jadi ini keseimbangan yang diberikan oleh Islam dalam urusan-urusan dunia ni yang tidak ada kaitan langsung dengan akidah dan ibadah khusus, kita diberikan untuk bereksperimen. Antum a'lam bi amri dunyakum, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi kan orang Mekah, Nabi traders, orang Mekah, niaga. Sampai ke Madinah, dia tengok orang Madinah duk ambil bunga, dia pergi tepuk dekat pokok kat pokok tamar kan. Mula Nabi tak bagi, Nabi kata tak payah buat kot, macam tak ada faedah buat. Sebab Nabi bukan petani. Tengok bila sampai musim buah keluar tak cantik, sahabat datang jumpa Nabi. Nabi kata laqad zanantu zannan kan, fala tu'akhiduni bizan, aku hanya sekadar sangkaan saja, kamu jangan marahkan aku. Dalam urusan dunia, Nabi kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi sebab itu kan, orang yang umpamanya kena kencing manis, orang yang kena yang perlu untuk buah pinggang umpamanya, perlu didialisis, kita suruhlah dia makan madu apa semua untuk kesihatan dia, untuk dapatkan tenaga. Tapi kita jangan kata makan madu sudah, makan tamar sudah, jadi tak payah pergi dialisis. Mati dia. Sedangkan buah pinggang ni tak berfungsi dah. Dia perlu keluarkan toksin daripada badan dia, perlu diletakkan ubat dalam rawatan tersebut. Jadi benda-benda ni kita kena fikir. Kita bermain dengan nyawa manusia, kita bermain dengan kesihatan manusia. Jadi benda ni jangan buat main. Jangan menggunakan nama agama untuk menyebarkan kekeliruan yang tidak pernah diizinkan oleh agama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya rasa menjawab persoalan tadi. Jadi saya nak rumus sikit apa yang Ustaz sebut tadi. Sebenarnya jangan dia buat pandai lah. Bahasa dia senang, jangan dia buat pandai. Hanya kerana kita, maaf cakap lah, kita mungkin ada ilmu di tempat lain, tu benda yang kita tak tahu, tanyalah pada yang lebih mengetahui, yang lebih ahli berkenaan dengannya. So kalau sakit, tanya doktor kan. So kalau bab-bab agama dan sebagainya, carilah ustaz dan sebagainya. Ni kalau sebab sakit pun cari ustaz, hantu pun cari ustaz, lama-lama pening ustaz-ustaz pun sekali pening. Okey, jadi sebelum kita akhir, saya nak minta 1 minit seorang, Dr. Sakinah 1 minit, Dr. Rozaimi 1 minit. So sempena dengan program vaksinasi untuk COVID-19, saya nak minta doktor mungkin boleh bagi satu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Saya rasa almost 1,000 orang mendengar kita pada malam ni. 1 minit doktor, dipersilakan. Mic doktor, sekejap. Tolong. Okey. Dah habis dah 1 minit. Okey. Terima kasih pihak Almanda kerana menjemput saya lah untuk program sebegini. Saya harap program ni akan dapat diteruskan. Untuk masyarakat di luar sana, saya sangat-sangat berharap supaya anda semua menerima ilmu tu dengan tapisan. Ya, mesti kena tengok siapa yang bercakap. Saya cuma nak cakap, saya sebagai seorang pakar perubatan, saya bercakap di atas kapasiti ilmu yang saya ada. Sebab tu saya bagi tahu berapa lama saya dah bekerja dengan KKM. 20 tahun saya dah kerja dengan KKM. Dan juga pengalaman. Dia bukan sahaja ilmu, tapi mesti ada pengalaman. Dan seperti yang Ustaz ada sebut tadi kan, maksudnya kita bila kita bagi nasihat tu, sebenarnya kita bertanggungjawab. Ya, kita bertanggungjawab atas apa yang kita nasihatkan pada orang lain. Ya, jadi nasihat saya ialah saring apa ilmu yang anda dapat, jangan mudah menyebarkan, dan seterusnya dalam program kita kata imunisasi COVID kebangsaan ni, saya meminta kerjasama masyarakat di luar sana supaya daftarlah dengan MySejahtera, datang ke temu janji untuk dapatkan vaksin. Itu adalah salah satu ikhtiar yang telah dibuktikan oleh sejarah perubatan moden, mampu menyelamatkan nyawa dan mengurangkan komplikasi. Jadi harap kita semua menjalankan tanggungjawab kita, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Okey, terima kasih. Alright, Ustaz diminta 1 minit. Lebih pun tak apa Ustaz, jangan risau, macam kita tak ada masalah kan, saja lah tadi. Okey, pertamanya tasabut, tabayyun, bukan tibayun, tabayyun. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tabayyun, ya, supaya kita tidak menuduh orang suka-suka, supaya kita tidak melakukan fitnah terhadap orang. Saya tak tahulah berapa ramai akan bertanggungjawab untuk minta maaf pada doktor-doktor yang berada di hospital tu dengan tuduhan yang kononnya doktor ni melakukan kerja dajal dan seumpamanya. Ni tanggungjawab kita kena minta maaf ni bagi orang-orang yang pernah melakukan benda ni. Ya, mereka-mereka yang berada di hospital tu
jaga nyawa kita, kalau boleh nak selamatkan kita dengan segala daya yang mereka ada, tiba-tiba kita buat benda tu. Dan vaksin ni mungkin ada yang kata datang daripada negara yang bukan Islam, tapi itulah menyedihkan, sepatutnya orang Islam lah kena buat. Walaupun sebenarnya yang Pfizer tu dia datang daripada pasangan dia doktor daripada Turki kan, tapi syarikatnya tu masih syarikat yang bukan Islam. Tapi tak ada masalah untuk kita mengambil kepakaran orang bukan Islam, kerana Nabi SAW juga pernah mengambil kepakaran Abdullah bin Uraiqid dalam peristiwa hijrah yang bukan Islam pada ketika itu untuk membawa Nabi sampai ke Madinah, dan akhirnya Nabi SAW selamat dan membina negara di Madinah. Kita tak ada kepakaran tu, tapi kita usaha. Saintis-saintis Muslim kena ambil benda ni sebagai satu semangat. Kita kena jadi umat yang memberi penyelesaian, bukan hanya umat yang pengguna. Walaupun kita kempen untuk pakai vaksin, bukan hanya rakyat saja yang kena, orang kata apa, sahut seruan kerajaan untuk ambil vaksin. Kerajaan juga perlu untuk menyediakan dana yang mencukupi supaya kita mengeluarkan vaksin kita sendiri, supaya kita menjadi, ini fardu kifayah yang kita kena ambil ruang dan peluang supaya kita dapat menjadi umat yang menyediakan khidmat, bukan hanya umat yang mengguna. Dan akhirnya kita berikhtiar, kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala menentukan, kita berusaha, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi vaksinlah pada diri anda, pada diri ibu bapa anda yang telah berumur. Sayangi negara kita, sayangi ekonomi kita, sayangi umat kita. InsyaAllah kita akan bebas daripada wabak corona ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi 1 jam 47 minit yang saya rasa sangat-sangat padat dengan ilmu yang berdasarkan sains dan perubatan pun ada, ilmu agama pun ada. Jadi sebab tu saya kata alhamdulillah, saya hari ini sangat-sangat berbesar hati. Sebab apa, kita orang kata apa, dijamu dengan kehadiran 2 permata lah pada saya, permata yang ada di negara kita, yang mana sanggup hadir tanpa sebarang bayaran, untuk menyampaikan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sakinah Sulong, kepada Dr. Rozaimi Ramli. InsyaAllah selepas ini kita akan buat lagi lebih banyak program-program yang berunsurkan agamanya, yang berunsurkan sains dan perubatan, insya-Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat melahirkan insya-Allah di hadapan masyarakat-masyarakat yang mana berilmu dan orang kata apa, yang lebih matang dalam membuat sebarang keputusan kelak, insya-Allah. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada almost 1,000 lebih hari ini, alhamdulillah, yang mana yang menyaksikan bual bicara kita yang santai ini. Saya minta ampun, minta maaf andai kata ada yang saya ada terkasar bahasa ataupun mungkin ada yang terguris kat luar sana. Biasalah orang Perlis ni, dia cakap memang bunyi dia lagu ni. Dia bukan kasar pun, hati dia baik. Okey. Jadi saya rasa tanpa saya pun tak mau ambil masa banyak-banyak dah Dr. Rozaimi dengan Dr. Sakinah. Daripada tadi mereka tak minum air dekat 2 jam dah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, insya-Allah. Kita akan buat lagi lebih banyak program-program selepas ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.